Okey, bab 7. Okey, tajuk bab 7 adalah koordinasi badan. Okey, tetapi dalam bab 7 kita akan lebih menekankan mengenai sistem endokrin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bab 7. Tajuk bab 7 adalah koordinasi badan. Sebenarnya koordinasi badan ni melibatkan dua sistem. Satu adalah sistem saraf dan satu lagi adalah sistem endokrin. Tetapi dalam silibus baru ni, okey, dalam koordinasi badan kita lebih tekankan sistem endokrin dan juga fungsi dia. Okey, apakah itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem yang mengkoordinasi sistem badan melibatkan bahan kimia yang kita panggil dia sebagai hormon. Apakah ini maksudkan sebagai koordinasi? Koordinasi ni maksudnya rangsangan akan menghasilkan tindak balas. Tetapi dalam sistem endokrin, okey, macam mana nak ada tindak balas? Ia melibatkan hormon. Apakah itu hormon? Hormon adalah bahan kimia yang dialirkan terus ke dalam darah. Okey, so siapa yang rembeskan hormon? Yang rembeskan hormon adalah kelenjar endokrin. So maksudnya kat sini tempat yang menghasilkan hormon, kita kenali dia sebagai kelenjar. So sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin. Okey, so sebelum tu kita tengok ni. Apakah itu hormon? Okey, hormon tadi kita dah bagi tahu dia adalah sejenis protein. Kesannya adalah lama. Maksudnya contohnya macam hormon pertumbuhan. Macam perempuan, dia dah balik sebab ada hormon estrogen. So daripada kecil jadi besar dan nampak lebih perempuan. So kesannya lama. Dan sebenarnya kesannya adalah orang kata dia tidak berbalik. Okey, now kemudian gerak balasnya adalah perlahan. Maksudnya kat sini kalau perempuan tu nak balik, dia ada hormon estrogen. Tak adalah hari ni hormon tu dihasilkan, besok dia terus jadi besar. So kesannya adalah gerak balasnya adalah perlahan, merangsang fungsi atau organ khusus. Ini kita discuss nanti. Dirembeskan dalam kuantiti sikit. Tak boleh terlampau sikit, tak boleh terlampau banyak. So ini fungsi dia tadi, mengkoordinasi aktiviti badan dengan gerak balas terhadap rangsangan. So koordinasi ni sebenarnya tadi saya dah bagi tahu, rangsangan akan menghasilkan tindak balas. Okey, kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus. Apakah tanpa duktus? Dia tak ada hujung. Dia macam ni. Di satu kita. Maksudnya dia tanpa hujung. Okey, alright. So ini bagaimanakah sistem endokrin berfungsi? Now, sistem endokrin ni berfungsi dalam satu keadaan kita panggil dia dalam keadaan cemas, fight or flight, lawan atau lari. Okey, so macam mana ia berfungsi? Dengan cara macam ni, katakanlah nanti ni tiba-tiba ada anjing keluar. Okey, mata mengesan anjing. Katakanlah mata mengesan rangsangan. Rangsangan tu awak nampak ada anjing tu garang. So rangsangan akan dihantar ke otak. So siapa yang hantar? Yang hantar adalah impuls saraf. Impuls saraf ni dia melibatkan sistem saraf tau. Kemudian daripada otak, maklumat tu akan dihantar ke kelenjar endokrin. Dalam kes ini, kelenjar endokrinnya adalah kelenjar adrenal. Okey, dihantar dalam bentuk apa? Dalam bentuk impuls saraf. Now, kemudian kelenjar akan menghasilkan hormon. Dalam kes ini, nama hormon tu adalah adrenalina. So, nampak rangsangan. Okey. So, apa kesan adrenalina? Kesan adrenalina, dia akan menyebabkan jantung, kadar denyutan jantung akan meningkat, kadar pernafasan juga meningkat. So, dia akan menyebabkan aras glukosa meningkat, kadar metabolisme meningkat. So, bila meningkat ni semua, apakah kesannya? Kesannya, jantung dapat mengepam oksigen dan glukosa lebih banyak ke otak dan juga ke otot rangka. So, oleh itu, otot rangka akan bertenaga. Maksudnya, otot rangka akan dapat banyak tenaga untuk membolehkan seseorang itu, kalau dalam kes ni, awak teka, dia nak lawan anjing ke ataupun dia nak lari. Katakanlah dia lari. So, kat sini, seseorang itu melawan atau melarikan dengan segera. So, ini adalah fungsi sistem endokrin dalam satu keadaan yang kita kata fight or flight atau kecemasan. Dalam keadaan kecemasan, dan keadaan kecemasan sama ada lawan, gerak balasnya sama ada lawan atau lari. Yang ini awak boleh baca lebih detail dalam buku teks. Saya lupa muka surat berapa. Okey, so kita teruskan.
So tadi kita kata sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin kan. So kita ada banyak kelenjar. Kita mula dari atas. Now, untuk level awak, yang ini adalah biologi ni. Ini awak tak tahu pun tak apa. Okay. Alright. Okay, ini ada latihan buku SPS, buku surat 73. Now, kita mula dari atas. Yang paling atas ni kita panggil dia adalah kelenjar pituitari. Now, kelenjar pituitari ni adalah kelenjar induk. Kenapa dia ketua segala kelenjar? Sebab dia boleh kawal kelenjar endokrin yang lain. Okey. Now, apakah fungsi kelenjar pituitari ni? Fungsi kelenjar pituitari ni, okey, dia akan menghasilkan hormon pertumbuhan dan juga hormon ADH. So, pituitari hasilkan dua hormon, hormon ADH dan juga pertumbuhan. So, daripada atas otak ni kita pergi ke leher. Di leher ni ada yang macam rama-rama. Nama kelenjar ni kita panggil dia kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid menghasilkan hormon yang dikenali sebagai hormon tiroksina. So, hormon tiroksina ni, okey, hormon tiroksina ni berfungsi mengawal perkembangan fizikal, mental serta kadar metabolisme. Untuk kelenjar thyroid ni berfungsi dengan baik, okey, mineral yang diperlukan adalah mineral iodin. Okey, kat mana kita dapat mineral iodin? Kita boleh perolehi mineral iodin melalui makanan laut. Apa jadi katakanlah kalau kurang? Bayangkan kalau kurang iodin. Apa jadi kalau kurang iodin? Kalau kurang iodin, okey, individu tu boleh kena sakit namanya adalah goiter. Goiter adalah disebabkan oleh kekurangan iodin. Okey, so daripada kepala, leher, kita pergi ke pinggang. Ini adalah buah pinggang tau sebenarnya. Atas buah pinggang ni, okey, saya pergi atas dulu. Dekat macam bahagian perut ni. Okey, now dekat bahagian perut ni ada satu kelenjar, namanya adalah kelenjar pankreas. So, kelenjar pankreas ni, dia menghasilkan hormon yang kita kenali dia sebagai hormon insulin dan juga glukagon. Tapi paling glamour adalah hormon insulin. Apakah fungsi hormon insulin? Mengawal glukosa dalam darah. Maksudnya kalau ada glukosa berlebihan, insulin ni akan tukar kepada glycogen atau makanan simpanan. Okey, so tengok sini 1, 2, 3, 4. Now, ke pinggang pula. Dekat pinggang ni, atas bawah pinggang ada satu kelenjar, kita panggil dia sebagai kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon namanya adrenalin. So, bila masa dia berfungsi, ini dalam keadaan cemas, marah atau takut, ataupun macam awak naik roller coaster kan, awak rasa jantung awak laju kan. So, itu adalah disebabkan oleh kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon adrenalin. Kesannya, kadar denyutan jantung, respirasi akan meningkat. Oleh itu, metabolisme badan juga meningkat. Okey, tengok lelaki. Okey, testis ni, testis ni selain orang kata terlibat dalam sistem pembiakan, testis ni juga adalah sebahagian daripada sistem endokrin. Kerana testis boleh menghasilkan hormon yang kita kenali dia sebagai testosteron. Fungsi testosteron ni merangsang penghasilan sperma dan juga ciri seks guna macam ada misai, janggut semualah. And then untuk perempuan, okey, ovari. Selain ovari ni terlibat dalam sistem pembiakan, ovari ni juga adalah sebahagian daripada sistem endokrin. Ovari menghasilkan hormon, nama hormon tu adalah EP, estrogen, progesteron. So, apa fungsi EP ni? Estrogen, progesteron mengawal kita haid dan juga seks guna. Okey. So, ini dalam buku teks. So, awak boleh tengok dalam buku teks. So, saya terus pergi ke sini. Okey. Yang ini, kita tadi dah belajar daripada atas. Pituitari. Pituitari ni menghasilkan dua jenis hormon yang glamour. Pertama adalah hormon pertumbuhan. Kedua adalah ADH. Hormon pertumbuhan ni awak tahulah, dia mengawal pertumbuhan otot dan juga tulang. Nah, hormon kita ni dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi tidak boleh terlampau sedikit. Tak boleh sikit sangat. Tak boleh banyak sangat. Kalau terlampau sedikit hormon pertumbuhan, individu akan menyebabkan individu tu boleh kena kekedilan. Dia akan jadi dwarfism, dia akan jadi rendah, kecil lah. Kalau terlebih juga, apa kesannya? Kesannya orang tu akan jadi macam giantism. So, kita panggil dia acromegaly atau kegergasian. Okay, ADH. ADH ni sebenarnya antidiuretic hormone, if I'm not mistaken. Okay, awak guna nama kataan ADH sahaja pun okay. Alright, hormon antidiuresis. Hormon antidiuresis. Diuresis. So,
Hormon ni sebenarnya apa? Untuk mengelakkan kehilangan air daripada badan dengan mengurangkan pengeluaran air kencing. So maksudnya macam ni tau. Badan kita perlukan air. So fungsi hormon ADH ni akan menyerap air. So badan boleh menyerap air disebabkan oleh ADH. Apa jadi kalau ADH ni kurang? Bila ADH tu kurang, badan tak dapat serap air. So air tu semua keluar melalui air kencing. So nama penyakit tu adalah sebenarnya diabetes insipidus. Diabetes ada dua tau. Kalau diabetes disebabkan oleh ADH, nama diabetes tu adalah insipidus. Okey. Now, apa jadi kalau hormon ADH ni terlampau banyak dalam badan kita? Dia menyebabkan badan kita menyerap air terlampau banyak. Menyebabkan pengumpulan cecair dalam badan terlampau banyak. Menyebabkan kita panggil dia edema. Edema tu bengkak. Muka tu bengkak, banyak sangat air. Okey. Ataupun badan tu banyak sangat air. Alright. Seterusnya. Thyroid letaknya dekat leher kan, hasilkan hormon tiroksina. We have discussed mengawal perkembangan fizikal, mental dan juga metabolisme badan. Apa jadi oleh kekurangan? Goiter ni sebenarnya bukan disebabkan kekurangan tau. Goiter adalah disebabkan kelenjar thyroid ni bengkak. Okey. Tapi kalaulah dia bengkak, dia akan mengganggu penghasilan hormon hormon tiroksina lah. So dalam kes ni, dia boleh menyebabkan perkembangan mental dan fizikal terbantu. So nama penyakit tu namanya kretinism. Okey. Katakanlah kalau thyroid ni, hormon tiroksina dihasilkan dalam kuanti sikit, dia akan menyebabkan apa? Metabolisme akan jadi rendah. Kalau hypothyroidism ni apa pula? Metabolisme terlampau tinggi, cepat marah, mata terbojol keluar. Okey. Now, ovari. Kita tengok ovari. Ovari hasilkan dua hormon which is EP. Mengawal estrogen and progesterone. Mengawal kitahir dan juga ciri seks sekunder. Apa kesan kalau hormon tu terlampau sedikit? Menyebabkan kitahir tidak tetap. Dan juga kalau hormon ni terlampau sedikit, kalau orang ibu tu pregnant, fetus senang berlakunya miscarriage atau keguguran. Okey. Now, ini terlebih ni macam ni tau. Kalau lelaki tu nak jadi perempuan. Okey. So, dia ambil pil estrogen atau progesterone. Dia akan menyebabkan sifat perempuan pada lelaki. Kulit jadi licin. So, estrogen ni sebenarnya yang bagi kulit perempuan lebih licin berbanding lelaki tau. Halus. Okey. Now, kita tengok pula ke seterusnya. Testis menghasilkan hormon yang kita panggil dia testosteron. Fungsi testosteron merangsang penghasilan sperma dan ciri seks sekunder. Apa jadi kalau testosteron kurang? Lambat balik, bilangan sperma akan jadi rendah. Apa jadi kalau testosteron banyak? Ini adalah lelaki nak jadi perempuan, dia ambil hormon testosteron tau. Dia akan jadikan sifat lelaki. So maksudnya perempuan tu nanti suara dia pun pecah tau. Kita perempuan, suara kita tak garau adalah disebabkan kita ada hormon estrogen dan kita tak ada testosteron. Once kalau lah perempuan tu ambil testosteron, dia akan punya sifat lelaki dan salah satu cirinya suara tu akan pecah. Menjadi besar, Okay, now, and then pancreas. Pancreas ni macam kat perut tau, kedudukannya. Hasilkan hormon insulin. Fungsi insulin mengawal aras glukosa dalam darah dalam aras yang normal. Apa jadi? Katakanlah insulin kurang, dia akan menyebabkan aras glukosa terlampau tinggi dalam darah. So, individu tu kita kata menghidap diabetes mellitus. Kalau terlampau banyak pula, terlampau banyak ni, dia akan menyebabkan habis glukosa ni semua dalam badan akan ditukar menjadi glycogen. Oleh itu, glukosa dalam darah menjadi sangat rendah. Individu tu boleh kena hypoglycemia. Hypoglycemia ni kurang glukosa tau. Dia boleh menyebabkan boleh pingsan, bergetar, shaking, menggeletar. Last kali ini adalah adrenal. Okey, adrenal menghasilkan hormon adrenalin, meningkatkan kadar denyutan jantung, respirasi, metabolisme bila berfungsi dalam keadaan cemas, marah, takut. Okey, takut. Alright, seterusnya ni kita tengok gambar je. Okey, ini adalah disebabkan oleh kesan hormon pertumbuhan. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah disebabkan ni hormon pertumbuhan. Yang ini kurang hormon pertumbuhan, yang ini terlebih hormon pertumbuhan. Yang ini pula oleh hormon ini disebabkan hormon ADH. Yang ini hormon ADH tu terlampau banyak dirembeskan, menyebabkan badan tu menyerap air, bengkak, banyak sangat air. Yang ini pula kalaulah ADH tu terlampau kurang, menyebabkan air tak dapat diserap oleh badan, menyebabkan orang tu asyik kencing saja. Alright.
So, seterusnya, ini adalah disebabkan oleh insulin. Kalaulah insulin terlampau tinggi menyebabkan gula langsung tak ada dalam badan, orang tu kita kata dia boleh kena hypoglycemia. Hypoglycemia ni akan menyebabkan dia cepat marah, dia rasa lapar dan dia adalah sleepy atau dia lesu. Kalaulah hyperglycemia disebabkan oleh insulin tu kurang berfungsi. Insulin kurang berfungsi boleh menyebabkan hypoglycemia ataupun dia boleh kena penyakit, kita panggil dia sebagai penyakit diabetes mellitus. Okay, alright. So, seterusnya awak tengok ini adalah disebabkan oleh hormon tiroksina. Goiter adalah disebabkan oleh kelenjar bengkak. Nampak tak? Bengkak. Disebabkan oleh mineral iodin. Okey, tiroksina ni awak tengok. Kalaulah awak tengok dekat sini, okey, ini adalah disebabkan oleh, katakanlah ini adalah disebabkan hyper ni disebabkan hormon tiroksina ni adalah terlebih. Hypo ni disebabkan hormon tiroksinanya adalah kurang. Okey.